Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. ก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้ก็บาบอเราก็ได้ถึงแล้วกำลังละหมาดสุนัตฮัจญัตอยู่นะครับก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับDibantu apa? Pannya gimana nih? Pannya untuk gimana? Ah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وبارك على سيدنا ومولانا ذي الفضل والهداية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الآيات. صدق الله مولانا العظيم. Yang mulia kepada Tuan Imam masjid di sini, masjid namanya Nurus Salam. Masya-Allah, cahaya memberi selamat. Semoga-moga ambil tafaul dengan nama itu. Nur itulah boleh menerangi. Sebagaimana Nabi SAW, dia juga Allah Ta'ala panggil Nur. Qad ja'akum nurun. Sehingga dia panggil Muhammad Nur. Tapi boleh kita panggil makna. Muhammad An-Nur. Dan salah satu daripada nama Allah Ta'ala juga An-Nur. Yang menerangkan apa dia? Alam, menerangkan hambanya dengan memberi taufik hidayah sehingga dapat kita terbuka dada, lapangkan dada dan dapat kecemerlangan hati dengan mudah dan senang je kita terima walaupun payah nasbah dengan orang yang tak diberi hidayah oleh Allah. Sebagaimana dalam ucapan khutbah yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, man yudlil fala hadiyalah. Man yahdihillah fala mudillalah. Dan juga yang mulia kepada Tuan Amir kita dan kepada seumumnya amir-amir dan juga pemimpin-pemimpin, guru-guru, ustaz-ustaz yang mendidik, yang memimpinkan
ke arah agama, kita semua adalah dalam satu saudara, sama-sama yang beriman. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ni pun kalau kira tu hari ni tak tahu, ni dengan kata program semacam ni ingat kau dia jemput mari makan molo, makan nasi gitu kat baliklah. Sebenarnya maklumat daripada Amin ni jemput sebelah malam, tapi kita duk mengajar malam-malam tu hak untuk masa tutup ni. Masa ni pondok ni cuti lah, tapi dia sampai cuti tu mudah tak balik tu ramai. Maka dia minta mengaji suku pula, maka kita ambil 2 masa. Pagi tadi start daripada jam 6.30 lebih hingga ke jam 9 lebih kurang, dan malam. Itulah jadi sebab tu tak boleh nak mari malam tu. Tapi walaupun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebenarnya hari ni juga pun ada jemputan. Katanya lepas pada sudah di petani tadi, kalau boleh agak diminta ke comel tu. Pak babosuh kita dia buat mulut cara besar-besaran, nak jemput pagi tak boleh nak hadir. Kalau boleh selepas tu. Tapi begitulah kita tengok daripada takdir Allah. Kali ke jemput tahap dia dulu pada sini. Kalau kira orang lain masuk minta dulu tapi boleh orang ke dia. Tak erah takdir Tuhan ni. Dah itu kan. Jodoh dia temuan dia malah tu. Benda tak terfikirlah. Dan pulaknya di mana-mana pun tak nak hadir mana dah tu keadaan sekarang ni dah. Tapi begitulah dengan takdir Allah. Dia kata inilah dalam tu kata apa dia? Nak tak leh, tak ambuh tak lepas lah. Apa ni? Ini bila datanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, panggil tolak tak lepas, bagaimana kita ada buat wirid, wala radda lima qadaita. Tak ada siapa boleh menolak barang yang engkau telah menentukan. Yang termasuk dalam rukun iman kita yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar. Bermakna annal asya', sesemua perkara itu tak akan berlaku malaikat dengan qada qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Kalau katalah qada, hak dia telah selesai sedia kala dalam penentuan. Kalau mengaji kaedah akidah, dalam penentuan iradat, dia telah menentu sedia kala. Manakala qadar, ia melakukan apa hak dia telah menentu sedia. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa itu ia Allah fi sya'n, dalam pekerjaan. Apa kerja Allah? Menzahirkan apa yang ia telah menentukan. Apa ia? Apa ia tengok dia berlaku apa? Saat ni apa berlaku atas diri sendiri, atas diri saudara dannya alam sekitar, seumumnya alam ini apa yang berlaku bukan semata-mata berlaku dengan tidak menentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu terkadang kita tahu hikmatnya, terkadang kita tak tahu. Tapi walaupun tahu tak tahu, mesti yang Allah buat itu ada padanya hikmah, ada faedah semuanya. Ada orang kata terpakai kerja semua, dapat tahu ataupun tidak. Terkadang berlaku sesuatu, masa berlaku kita tak tahu, tapi selepas tu ternyata hikmah yang Allah Ta'ala buat. Itu mana seolah-olah kita ni gak yang kata duduk di dalam merupakan sendiwara begitulah, sebagai pelakon-lakonan yang telah disusun oleh penyusun. Sebab tu yang menjadi kewajib atas kita itu redha dengan qadanya. Tilik daripada semua tu berlaku dari dia, wajib atas kita redha segala-gala. Hak kata haram redha, hak tu tilik kepada perkara yang diqadai itu dibentang dengan syarak. Bila dibentangkan dengan syarak, ini masuk dalam maksiat,
haram kita redha tilik dari segi maksiat. Wajib atas kita redha tilik dari segi itu semua dari Allah. Jadi mana kata satu perkara tapi dua tilikkan. Demikianlah. Jadi alhamdulillah sesuai dan munasabah dengan bulan ini Rabiul Awal, kita dah tak apa lama dah ni. Ada seminggu ya, Pak? Dah. Ada seminggu dah lah kita ni nak. Jadi apabila bulan ni gak selalulah kita tu dilaun-launkan dengan selawat dan baca qasidah berbentuk syair, ada pula membentuk nasar, ada pula disalin daripada Arab kepada bahasa Jawi, Melayu, bagai-bagailah. Tapi semuanya itu apa tu? Ialah sebagai kita nak menzahirkan kesyukuran dan kesukaan, keserenakan kita bulan ini umpama bulan lahirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana dialah hingga siapa riwayat katakan nak menzahir dialah dijadikan ala ini. Tengok kelebihan, sebab tu depan dia tu sayyidul khalqi wal anam, pengulu segala makhluk, pengulu segala anam, segala manusia. Dia pengulu sekali. Tapi tak berapa nyata di alam dunia ni, tempat nyatanya di akhirat. Sebab itulah dia sarah dengan kata ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala faqra. Aku adalah pemimpin, pengulu bagi segala anak cucu Adam hari kiamat. Di situ timbul soalan, bagaimana dia kata hari kiamat? Kerana hari kiamat tempat zahir dan nyata seluruh. Kalau ada pun di hari di atas dunia ni, masih ramai lagi orang tak percaya ke dia, bukan? Masih ramai orang tak beriman dengan dia. Masih orang yang ragu dengan dia. Tapi di akhirat esok semua tu jamrab semua. Sebab itulah di antara Allah Ta'ala nak memperkenalkan dia royak siap-siap dah. Benda lagi akan berlaku tapi dia boleh royak siap-siap dah. Tahu ke dia sikit lagi, bila di pada mahsyar kelak duk beripung penuh tak tahu ke mana arah nak pergi. Di situ timbullah fikiran. Sebab kita ada duduk bertegak-tegak nak pergi ke mana kita ni? Tak tahu. Lepas kita nak ke mana pula lepas dah ni? Tak tahu. Tak ada nak gamak mari. Tak agak duduk kita lagi ni, kita kena kis hari dah weh. Ketua. Kita ni kalau dalam jemaah ni cari amal lah. Untuk nak menyelesaikan masalah ni. Tak tahu nak pergi ke mana kita ni. Itulah. Timbulnya nak cari siapa. Teringat kepada Adam. Wal haqijah hak sungguhnya anak kunci syafaat duduk di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara Tuhan nak zahir nampak sungguh kebesaran dia tu, tak buka kata gi nampak cari adalah tilik pada adalah bapak bagi segala kita ni kan. Kita anak cucu dia semua gak, bukan dia bapak saja, Nabi lagi pula dah dia tu. Kita buka kok tu. Kalau pergi kau nampak kau Nabi Muhammad selalu, satu tak nampak sebegitulah mana lebihnya. Lagi pula pendek cerita. Pergi kau cari ada dulu. Apa nak boleh ke bertemu tu gak riwayat. Alah masa dia dah ramai cari nak bertemu tu. Apabila bertemu dah, merayulah beberapa rayuan. Sebagaimana hadis panjang cerita ni. Jadi, walau bagaimanapun, balik ada kata, ana laha lastu laha, bukanlah aku ni baginya. Syafaat ni bukan aku. Bukan tanggungjawab aku. Ana laha, aku ni hanya apa nama? Lastu laha nafsi. Aku nak bawa diri je. Tengok. Ini hikmah Allah Taala nak zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pas kita ni lahir di akhir zaman, walaupun kita lahir di akhir zaman, kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi yang mulia, umat yang nak pergi ke mana? Dah kata
anak tangan orang lebih pada anak tangan dah rasa dia dah tu. Nah, sampai tu nak jadi sangat warna kenal ke apa dah boleh ke kita. Oh masya-Allah dah itu kan. Hati dia panggil kebiasaan je benda lagu tu, biasa. Apa kita ni dengan cara umum walaupun kita bakit di akhir zaman umurnya sikat katakanlah. Nah, tapi masya-Allah tilik kepada kedudukan Allah Taala beri pangkat ni masya-Allah besar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ila akhiril ayah. Dan ayat lain pula Allah Taala kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida al-ayat. Ini semua tu duk mengagakkan dan mengangkatkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuah dia utung sebab dia lah. Maka layak benarlah kita mengingat-ingatkan dia tak gitu kan? Orang bila orang beri jasa kita tak ke kita mengagungkan orang tu. Seolah-olahnya dah demonya beri khairat tanah sebidang untuk kita buat tepat. Upamanya tak ada tanah kita nak buat masjid, ada seorang hamba Allah yang beri khairat tanah untuk buat di situ. Kita ingat, kita lupa tak jasa dia. Tak patut kita lupa je. Siapa tulis ni tanah ni tuan tu. Tengok tidak sebut-sebut jasa dia. Begitulah jasa bagi orang yang membangunkan apa-apa saja tempat kebaikan. Orang selalu mengingatkan jasa. Itu kita di sama umat. Apa kata bila kita naik kepada pucuk pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih lagi. Bukan tak pada lagi kita nak syukur besarnya kelebihan. Itulah. Dan lagi pula pada sepatah ni pun besar dia kata man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allah pandak dia cakap siapa-siapa kasih cintakan aku adalah seorang itu boleh serta sekali dengan aku di dalam syurga. Masya-Allah. Sekadar cinta pada cinta mari dia terima. Sebab kalau tak ada cinta tak nak terima lah. Itulah siapa-siapa kasihkan aku adalah ia berserta aku dalam syurga. Tengok tu kasih cinta. Maka kita mengadakan Maulidin Nabi tak apa maksud kita. Sebab dia kena kelak pada innamal a'malu binniyat. Maksud kita ialah nak menzahirkan kesukaan dan nak mengingat-ingatkan. Dia kadang-kadang kita ni maklumlah hidup ni kita ni lupa, lalai dan galik. Lalai, galik, tu nak menyebabkan kita terlupa. Bila ada ke ingat boleh bunyi maulud dah weh. Boleh maulud dah bunyi selawat situ, bunyi selawat sini. Sahabat tu tak hirau orang nak kata macam mana pun tak. Tak ada kata nak berhenti dak weh. Dia mau duk kata begitu begini bid'ah lah apalah duk kata tapi tak berhenti. Kau banyak, kau hebat, laung kau derah. Tengok ni apa ni? Ni apa yang tak Allah Ta'ala bagi. Tapi hikmah kita tengok pedah di segi mana? Pedah kalau tidak ada penentangan yang berlaku, kalau tak ada halangan yang begitu dan begini, kita juga tak jadi tahqiq segi ilmu. Kadang-kadang buat tu jadi apa? Jadi biasa, jadi perak-pini gitu. Jadi kebiasaan tak boleh lah. Biasa dak buat gitu. Tapi bila ada bab timbul kata dak buat macam ni, tak ada dalamnya, tak ada alasan, kita pun jadi bahasa tergugat mula-mula. Bila tergugat, timbulnya masalah, buat percaraan di perbahasan, lalu tu tubik natijah. Mana kata hak yang kata tak boleh pun ada satu segi, bukan kata tak ada langsung. Sebab dia kadang-kadang kita ni bila buat apa-apa jadi dengar semata-mata kanak nafsu kita nak jadi orang lain. Kadang-kadang ambil tepek kelimah buat Maulidin Nabi tapi cara buat bentuk lain. Dia jaga tu. Dan ni ulama jaga dah lama dah. Sebab apa? Sebab buatan yang panggil ramuan macam kita dak buat ni panggil lam yunqal. Dia panggil fil quruni salas. Pada kurun 3 dulu, dalam 3 kurun dulu tu dia panggil tak berlaku lagi. Tak berlaku lagi. Tu dalam kurun yang 300 tu dia panggil 3 kurun tak ada berlaku apa lagi. Cuma mai berlaku selepas. Tak kalau berlaku selepas ni lah
Apabila berlaku dah, maka hak yang membuat tu bukan biasa daripada alim ulama, tetapi tak sampai tahap kepada raja buat, tak sampai tahap pembesar buat. Tu apa yang kata biasa ialah hak ni buat di sini, hak ni buat qadar ni, buat qadar ni. Bila siapa raja buat agak besar-besarlah tersibar, itulah mulai jadi kebesaran itulah dibahas oleh ulama. Cara jadi tubik surut natijah marinya jagaan. Dalam kita nak buat tak kala kata buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk berimpun, ada ala jamu ala qada, berzikir, baca kisah, lepas tu tempat berselawat, baca sedikit Quran, lepas tu ala jamuan. Ada pula orang murah hati bersedekah kepada pakir miskin dan kepada bagi orang tak ada kepada hadiah keseronokan untuk menzahirkan keseronokan. Hak lagu ni kan nak panggil bid'ah pun ia tilik kepada lurah. Tilik kepada lurah kerana tak berlaku zaman tu, orang kata reka-reka reka-reka orang kemudian boleh kata di segi lurah. Tapi reka tu bila bentar dengan hukum masuk dalam dalil ke tak. Bila masuk maka rekaan ni tu banyak rekaan yang bagus. Masalah reka yang baik kan nak panggil bid'ah tilik segi lurah. Apa tu? Bid'ah yang hasanah, ya elok, ya bagus. Ittifaq ulama kata diberi pahala bagi orang yang membuat apabila qasak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu. Lepas tu hak yang nak kata hak yang ada hak mazmumah buat juga tapi kerana lain pada tu. Hakikat lain lah tu. Betul kalau ada petunjuk ke pak ke bercapur bergaul, tu nak masuk hak lain lah tu. Sebab tu kena jaga di situ. Kita nak buat itlaq kata apa dia bid'ah yang semata-mata bid'ah pada syarak itu tak boleh. Apa dia? Cumanya kita kena jaga tadilah. Jadi alhamdulillah syukur kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita ada pula majlis membacakan apa qasidah. Dalam qasidah ada sebut apa? Di antara ada sebut kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sebelum pernah royak kelahiran tu, royak dulu nasab keturunan. Kan? Keturunan dia sehingga siapa 20 lapis kita duk bila tu. 20 lapis daripada dia, pak dia siapa ke nenek yang ke-20 tu Adnan. Kamai. Kita tu nenek tok ki tak pernah ingat dah. Ni tubik pula dalam satu ilmu kitanya disuruh ambil berat cara segi nasab. Dia baca tu wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah hingga akhir. Lepas pada musannaf kita tu Sayyid Ja'far, anak cucu dia lah tu sallallahu alaihi wasallam, jadi anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pada Sayyid Ja'far. Dia adalah kampung Barzanjah, lalu dibangsakan Al-Barzanji. Lepas tu kita panggil kata baca Barzanji. Lepas tukar pula logat kita sekali lagi jadi ngo. Ya kalau huruf jawi, kalau huruf rumi NG tak jadi ngo. Bila hipot in dengan G jadi ngo lah. Barzanji, barzangi. Itu dia. Ya in dengan G dia jadi ngo. Maka barzanji, barzangi. Walha al-barzanji itu nisbah bahasa kepada tuan pengarang kita tu. Nama dia Sayyid Ja'far, nama dia Ja'far. Taliyat Sayyid, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau dia orang kampung Barzanj lalu letak Al-Barzanji. Nama kita hak kita dak baca tu nama dia Iqdul Jauhar fi maulidin nabiyil anwar. Iqdil Jauhar. Apa dia? Dia panggil permata. Cucukkan permata. Itu dia letak nama.
Tapi tak masyhur nama kita. Dia panggil Berzanji. Nah, tu dia lah. Sebenarnya Berzanji ni sebah pada tuai dia kampung tu. Nama kita dia Iqdil Jauhar. Nah, kita tu bercara ke sejarah dari awal tengok siapa pergi kita baca tak habis lah. Baca sikit. Kalau orang dulu baca Allah wa mula sungguh apa cerah. Orang dulu baca habis tu. Jalan ni tu baca lakah. Nah, bangun selawat orang muhayyan sah. Tu. Wakana sudah. Orang dulu baca habis. Maka dalam tidak royak cara ke sejarah saja tu. Dok royak sifat perangai akhir sekali. Hak awal sebelum tu lepas pada dia susun karangnya dia mari menyata tetap nasab dulu. Lepas pada dia ucap selawat salah siap dia kata wa ba'du. Selepas itu lepas pada ucapan bismillah dengan kata abtadiul imla bismizatil aliyah. Lepas pada tu dia mari selawat salam. Akhir selepas itu fa aqulu. Jadi ayat nasab. Sebab tu setengah daripada kewajipan yang kita kena tahu juga nasab keturunan. Dia kadang-kadang kita ni sesak dari tu. Sampai kalau tengok sama kita ni, tengok ni meh ni macam-macam meh. Melayu tunggu dah ni tu ni. Dia kata orang Melayu lah tapi tak tengok ni Bangladesh. Ni Cina, ni Pakistan. Allah mana hak Melayu sungguh tak ada. Ini nak ayat kata di tempat kita ni masya-Allah kalau kira sungguh tempat campur rai benih. Tempat campur rai sebab kalau gadak panggil apa dia Rabiang ke siapa panggil? Serami lah. Rabiang. Sampai depan kata pemerintahan dia panggil Rabiang Mekah. Rabiang ni kat Serambi. Ibu Mekah ini merupakan Serambi walaupun jauh tapi rupa Serambi. Dari segi mana? Dari seginya capur. Kalau di Mekah tak sebegitu capur. Cuma capur antara masa pergi buat ibadat. Tak kalau ada Kaabah sana pakat pergi pak penjuru alat segala antara bangsa semua gitu pergi buat ibadat. Mesti haji pergi buat haji. Mun cara mu aku cara okey buat haji sudah mu klik ku klik. Hang nak duduk sana duduklah. Tapi di tempat kita ni dak capur segala benih. Capur segala benih. Lepas tu bila dah capur segala ni kita tak kita ni bangsa apa sungguh. Capur macam-macam ada capur Cina, Sia, Melayu, Allah, Hindi, Arab, Parisi, capur habis. Tempat kita ni. Jawa mana aja tu lari mereka ni mari capur sini Malaysia mana apa Filipin mana mari capur. Ada capur di Patani. Masya-Allah. Apabila kedatangannya Islam, terima Islam. Tu baik tak nama seagama. Walaupun apa bangsa saja pun. Sebab tu kadang-kadang kita kena ambil tahu dari segi nasab. Apalagi kalau nasab disakut dengan anak cucu darah daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai dak capur, muka dak capur. Maka itulah di antara lain sebab tu datang warid mari suruh kita ambil tahu tentang nasab. Tengok dia bila nasab dia tu. Muhammad bin Abdullah. Tu dia kali atas naik gunung. Apa tu kira kat anak dia turun dekat ni. Turun kat ni. Ni kira kat atas naik gunung. Muhammad bin Abdullah, apa dia Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib, nama dia Syaibah. Ada sebut dalam cerita tu. Ibnu Abdul Muttalib wasbuhu Syaibatul Hamdi. Humidat khisaluhu saniyah. Nama dia Syaibah. Syaibah asalnya ubah kan? Ubah. Ada kata riwayat kata masa lahirkan dia tu ada di tengah kepalanya seorang ubah. Tak Syaibah tapi dikait dengan alhamdi, harap-harap kepujian tu berlaku dia. Humidat khisaluhu saniyah. Apa naik dia pula kepada Abdul Muttalib, Hashim, semua tu nama gelar-gelar wasmuhu jami'. Itu kan? Macam-macam dah sebut tu. Aja dak kacau tu. Itulah dak royak ke apa tapi ianya kita tu kurang faham dia. Lalu tu sekarang dia main fikir pula buat bahasa Jawi. Sini orang bahasa Jawi lah. Ada bahasa Jawi. Tu nak tujuan mereka lah. Tu saya bahasa Jawi.
Lepas orang yang suara lemuk merdu pula dah tu baca pula dengan gaya ngapa, ini satu tarikan. Tu setara berzanji kita tak faham cara halus pun kita dengar jadi berasa tarikkan mari keseronokkan je lah mari. Apalagi kalau kita tu faham. Orang baca tu suara pula merdu, baca dengan gaya berzanji tu kena cara, jadi perasaan luar biasa. Itulah di antaranya. Jadi hak besar antara lainnya kita boleh berkumpul, boleh berhimpun. Tu dia bila kita berhimpun dah, boleh ada pula di antara lain boleh bertemu. Boleh ada nasihat menasihati. Kerana dalam agama juga di antara lainnya nasihat ialah satu bagi agama. Ad-dinun nasihah. Agama ialah nasihat. Nasihat bahasa kita membersihkan, bersih, menyuci, tapis. Tengok tak? Benda-benda tapis ni kak, semua tu nak bersih lah. Dekat dengan luar siapa apa? Berisut. Tak? Nak berisut. Tu tapis. Tengok kita lain banyak sekali guna air tapis dah. Banyak guna air tapis. Kalau dulu tak ada air tapis. Guna air telaga. Tengok perubahan zaman. Dulu kerana air telaga dia bersih. Kita duduk di kampung juga gali telaga dia tak ada apa selamat. Lah ni manusia ramai, lalu lintas ramai, kena ramai, menyebabkan berdebu kabut tu banyak. Lalu tu kena guna air. Air pula tapis. Tapis pula kena cukup syarat dia tu nak tubik. Tu air bersih. Tu makna pada lurahnya nasihat arti menyucikan, membersihkan. Habis tu. Agama ialah nasihat. Agama ialah membersihkan. Pandai dia cakap. Ataupun agama ialah kena tapis. Kena tapis. Baik. Jadi tak kala agama ni adalah membersihkan, menyuci, maka ada sahabat tanya, bagi siapa ya Rasulullah? Dia jawab, bagi Allah. Kita timbul muskil. Membersih macam mana Allah, menyuci ke mana Allah, sedangkan Allah yang maha suci. Maknanya klik pada diri kita masing-masing. Nasihat bagi Allah, menyuci Allah, sedangkan Allah maha suci. Faham menyuci mana yang maha suci? Arti kena menyuci kita lah. Mereka klik juga ni. Nak menyuci kerana ia suci dah. Maknanya menyuci akan Allah arti menyucikan kita dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya, dari segi hatinya, kena menyuci bagi Allah. Sebab Allah maha suci. Lepas kita pegang macam mana? Di mana kata hakikat klik pada kita. Dan menyucikan bagi segala kitab Allah. Klik kepada kita juga apa kita iktikad mengenai dengan Quran. Apa amalan kita mengenai dengan Quran. Mana klik menyuci klik pada kita juga. Arti nasihat ialah menyuci klik ke diri mengenai dengan Quran, menyuci klik ke diri mengenai dengan Allah, mengenai dengan segala rasul. Di mana agama ialah nasihat, menyuci, membersihkan. Kemudian di antara lain banyak dapat perkara yang perlu kita menyuci itu banyak sangatlah, terutama sekali setak di diri kita sendiri dah. Ibda binafsik, setak di diri sendiri. Lepas tu summaman yamun, kemudian mereka yang masa duduk dalam sangat kita. Tu di antara lain. Itulah agama ialah nasihat. Sebab kita perlu dalam hidup ni kena ada nasihat. Minta nasihat, minta nasihat. Dan balik orang yang kena minta pula dalam hadis dia sebut, wa iza stansahaka fansah lahu. Apabila orang minta nasihatkanmu, memberilah nasihat kepadanya. Minta berilah nasihat padanya. Maka di sini kita sangat perlu dan sangat penting kepada ni. Jadi dalam seramai-ramai kita beri punidah, kita nak tupu kepada beberapa masalah-masalah yang kalau kita ada tu
Cuba betul. Kita nak hak tu. Nah, masalah kalau kita ada apa masalah musykil dalam mengenai ikutlah dalam mengenai apa masalah hukum berkait dengan Maulidin Nabi ke apa sajalah masalah boleh kita betul mari. Dengan bentuk orang kata huraian. Tu. Hak tu lebih tepat. Bagi awak mula dulu. Awak mula dulu. Cuba. Boleh? Awak mula apa tu lain tambah. Tak apa. Dia kogi gitu. Naik rumah baru tu kita ada tier free. Tier free tu dah pos itu kena ada demo tu bunga apa? Ribbing dengan gapo tu lah. Ribbing. Lagu mana ribbing? Panu nak baru nak. Nak wis sama nak gapo tu lah. Hak kita tendok lah. Hak tu dia kena tanya Prape ni hak buat lagu tu lagu mana dia marinya. Ada kedak orang tua-tua hak tahu cara nak tahu dulu asli yang mari ke mana. Pas jangan syaratnya main betul. Tak kira mai hak kita ke hak siapa ke tak ada kiralah. Asal ni mari di Cina awak lagu ni misal tak ada masalah sebab masjid kita kenal betul asal Cina. Awak asal Cina ada apa asal ke masjid. Maknanya kita tapi nak tahu dulu asli lagu mana awak yang nak tahu juga kerana. Jawab lagu mana? Jadi dia nak naik rumah mula-mula tu ada dia panggil dia seri. Ya seri mula-mula. Jangan apa kena tu. Kita tujuan. Hati-hati. Ni lebih dia. Agama mana? Daripada neraka daripada Israel kita ada apa? Daripada hadis ada juga. Dia tak sabar lagi hadisnya nak masalah disalah ke tak salah situ ya masalahnya. Habis itu klik pada tadi kata ada nasihat tadi klik pada menyucikan. Menyuci satu tu. Bila menyuci tu apa? Ba'itiqah. Dan menyuci pula dalam bab amalan. Ya tepat kita nak kira salah-salah kita kena betul dengan syarak tu. Maksud dalam salah ke tak salah. Tu. Sebab dia kena tanya orang hak buat tu. Dia kena tanya orang dia tahu apa tujuan ke mana dia buat lagu mana ni. Yang umur kita yang atu kita. Tunjuk luar tu. Ye tengok. Dia tengok. Sau'ik. Tu seri dah lah. Seri dah. Yalah, tapi pak kita tak tanya apa yang buat gini tak tanya dah. Tu dia kena tahu apa hikmat dia tu. Kita tak tahu situ dia nak kita alih tu. Sebab puja bukan puja tapi apa yang boleh sebab dia buat begitu. Tu. Ini mana kata benda tu kalau kata nak masuk dalam rekod pada lurah tu iya, pada lurah tapi syarak tak boleh. Bukan kata ni rekod haram tak boleh. Nak tanya apa sebab buat gini ya ada tu. Sebab dia tu. Bila tak tahu sebab dia tak boleh kita nak kata lagi tu. Mata perbuatan tu salah di mana? Yang salah di siri dah sembah pun bawahnya kan? Tak. Kalau tanya lagi. Tak. Apa pegangnya kita? Apa pegangnya kita mentauhidkan Allah. Tak itu kan? Semua etika Allah Maha Esa tapi buat gini ada sebab apa dia pucuk daripada mana dia buat gini. Gitu. Jadi kita nak gitu selalu tak boleh. Kadang-kadang tak buat gini tak boleh. Nak tahu sebab apa tak kata buat ini tak boleh. Nak tahu lagi supaya nak betul dengan hak agama kita. Tu. Jadi pendek kata agama kita ni dia panggil hukum dia tu halus sangat. Sebab itulah mana kata kita kena ada faham pada agama. Fiqh fi din dia panggil. Lah ni tak ada dah dah. Tak ada anak dah. Tak ada anak. Lepas tu nak sambung dengan apa lagi? Ya, tanya masalah. Yang kita semaya ni boleh. Tanya. Kita semaya bukan main zuhur lah boleh. Ya. Terlibat betul.
Mak. Dia kita niat dah buat. Oh. Nombor fardu tu pun semaya. Aku semaya dah. Aku semaya 24 rakaat ni makmum kerana Allah Taala. Apa mana fardu dak mana? Halah. Kalau kita tak buat fardu boleh. Kalau tak buat fardu boleh tidak. Semaya dah. Ya. Ya. Makmum kerana Allah Taala. Kalau kita tak buat fardu. Ya, kalau tak buh fardu boleh kedak kita nak semaya fardu asar. Tiba-tiba dalam niat kita tak ada sila ke fardu. Boleh kedak. Nah. Ya pada asar ya wajib niat. Dan niat dia ada peladahnya maknanya dan ada peladah faedahnya. Dia antara faedah niat itu ialah membezakan antara ibadat dengan adat. Dan di antara pula nak beza ibadat saat ni dia ada kelas, dia ada hak fardu, ada hak sunat. Jadi bila kita nak buat tu ibadat wajib kena niat. Kamanya dalam niat saat ni manwi dia tu dia panggil manwi, perkara kita nak sila. Kalaulah semaya tu fardu selain daripada jemaah dan semaya i'adah. Lain pada semaya jemaah, lain pada semaya i'adah. Apa i'adah? Semaya kita semaya dah sekali. Nak semaya pula kali yang kedua. Dengan syarat-syaratnya boleh. Maka tercabut dua-dua tu. Bila lain daripada tu, apabila semaya fardu lain pada dua tu, mesti manwi dia kena ada qasad, ta'arud dan ta'ayyun pun panggil ataupun ta'yin. Tengok ditulis, kalau tulis ya satu baca ta'ayyun, kalau tulis ya dua ta'yin. Tu dia manwi dia. Jadi tu qasad ialah kalau misal kat seperti aku sembahyang. Tu panggil masalah kata qasad lah tu. Ta'arud dia apa? Kena bentangkan fardu. Aku semaya fardu. Lepas tu fardu dia panggil ta'arud. Fardu dia ada 5, kena ta'yin, kena menentu, kita tu hak mana? Asal. Tu cukup dah. Manwi dia kalau kita semaya sore apa cukup dah lah. Aku semaya fardu asal, cukup dah lah. Lepas tu hak lepas pada tu ada berkhilaf ulama dah lah. Hak tu hak sunat dah lah. Untuk kita nak lepas tu kata dia sila ke 4 rakaat, apa ni tunai adaan ke. Situ tu hak tu tak ada pada sah dah semaya kita. Maka sebaliknya kalau kita tak sila fardu, aku semaya asar. Aku semaya asar, maka semaya kita tu jatuh jadi kesunat. Sebab dia semaya dia ibadat, suka-suka dia sunat. Bila tu nak semaya fardu, dia kena beza daripada hak sunat dengan ta'arud. Aku semaya fardu asar, baru jatuh fardu. Kalau aku kalau aku semaya asar tak jadi semaya fardu asar, jadi semaya sunat. Sunat asar. Tu dia panggil qasad, ta'arud, ta'ayyun. Tapi kalau jemaah kena tambah lagi niat imam atau makmum. Sebab apa? Sebab jemaah itu syarat nak sah dia kena jemaah. Jemaah sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 1 rakaat yang pertama. Oleh itu wajib niat imam atau makmum dalam takbir selalu. Lain pada sembahyang jemaah harian. Dalam jemaah harian tak mesti niat imam kita jadi imam. Cukup memada dengan orang niat makmum kita wa imam kita tu cukup dah. Tak payah kita aku semaya fardu asar imam, yakni segi nak sah berjemaah tu. Balik orang mari tengok kita dak semaya, Allah aku semaya fardu asar makmum, imam kita. Jadi dah jemaah dengan kita. Hingga ulama dok bincang pahala jemaah dapat ke tidak bagi imam hak yang tak niat imam. Kata setengah ulama, ya cukup dah bila rawat imam ke dia, pahala jemaah dapat pada dia. Kata setengah tak dapat sebab dia tak ada niat imam. Innamal amalu binniat, dia tak ada niat tak dapatlah pahala jemaah tu, cuma orang ikut dia sah.
Itu lain daripada Jumaat. Kalau Jumaat mesti kena niat. Kalau tak niat dia tak sah. Sebab syarat dia nak sah Jumaat kena jemaah, bukan? Ada persembahyang hari-hari ni tak ada syarat. Walaupun atas kan kata jemaah tu wajib kifayah. Satu kan kata wajib ain. Satu kan sunnah muakkadah. Itu duk khilaf betul. Sembahyang jemaah tu wajib, atas kata wajib, tak jemaah tu haram. Ada masalah sah tak sah, tak ada kena-mengena. Dia bukan syarat. Adapun bila jemaah, syarat dia kena jemaah. Oleh itu kena niat imam dalam takbir, juga makmum kena niat makmum dalam takbir. Adapun kalau jemaah lain pada jemaah, kita akan jadi makmum, tak niat dalam takbir pun tak apa. Allahu Akbar, aku sembahyang fardhu asar. 4 rakaat kerana Allah Taala. Lepas tu baru-baru mari makmum. Sah ngikut imam. Tetapi ulama dak bincang, lepas tu pahala jemaah boleh ke tak tu? Pasal dia tak ada niat makmum dia takbir. Kata setengah tak dapat pahala fadilat jemaah. Cuma sah jemaah je. Dia nak tunggu tu imam lama boleh pasal dia niat makmum. Dia kalau tak niat makmum duk tunggu lama batal tunggu apa pun tak ada turut dia. Nah, kata imam dak baca surah panjang tu duk cakap duk tunggu apa? Mu tak ada niat jemaah dengan dia, mu tak ada niat makmum dengan dia. Tunggu tak boleh. Tapi dia kita niat makmum, boleh dah tunggu jolok lama pun tu boleh tunggu lama. Pahala boleh ke tak? Saya tengok lama tak? Tak boleh pahala jemaah kerana niat lepas. Lepas itu niat dalam sembahyang. Dalam dak sembahyang dah. Sebab itulah kalau kita dak sembahyang sore tak ada jemaah. Sembahyang sore tiba-tiba mari jemaah ramai. Demo sembahyang. Kita nak fadilat jemaah. Sebab tu syarat boleh benarkan kita ubahkan daripada fardu kepada sunat. Aku menjadikan sembahyang aku sunat. Boleh. Kalau tidak tak boleh nak keluar daripada sembahyang yang tidak ada sebab. Sebab apa? Sebab tilik pada jemaah. Nak kepada fadilat jemaah. Kalau sekiranya fadilat jemaah boleh ikut di tengah sembahyang, tak payah kita rombak. Bila ramai pak jemaah depan kita, pakak aku makmum dengan dia lalulah. Dia tak dapat fadilat lah, itu kita rombakkan jadikan sembahyang kita tu sunat. Wi salat bangun sembahyang semua. Itulah di antara bersangkut paut dengan hak niat berkaitan dengan sembahyang itu. Comel tu. Boleh. Kalau pak mazhab kita bakar belaka tu mana? Pak mazhab kita bakar belaka. Hebat tu. Mazhab so pun tak ada nak kira. Pak lah yang ngomong. Tu kita nak misal ikut tu dia. Dia tanya pak mazhab kita bakar belaka boleh belaka. Kalau kita pandai belaka boleh belaka. Bini pak kita bakar belaka boleh tak? Boleh dah kalau rak, kalau tak rak jangan. Boleh situ. Kalau tak rak jangan. Tu dia. Ya. Kita ada goyak atau kita sebab ni ni. Tapi kita buat kita masuk hak nafi kata. Ya. Dak, ya campur tu dak. Jadi kita buat tu atas mazhab Syafi'i. Tetapi kebetulan mazhab lain pun boleh juga. Kebetulan yang kita buat mazhab lain pun kata dia panggil ittifaq. Terkadang ittifaq dengan mazhab ni berkhilaf, tapi kita ni tupu pada mazhab Syafi'i. Maka di kalangan Syafi'i itu ya ada ittifaq. Hak ijma' seperti niat. Niat bila kata semaya tak sah, malaikat kena niat. Hak tu ijma'. Ijma' tu kena niat. Kalau tak niat, tak ada siapa kata sah ibadat semaya nah. Lepas tu mari khilaf betul niat saat ni tu dalam mazhab Syafi'i dia kata rukun. Tu pun di kalangan sama mazhab Syafi'i juga pun dia panggil ashabus Syafi'i dan Syafi'iyah ada lagi dia khilaf tentang rukun ke syarat. Betul wajib ittifaq. Bukan ijma' niat semaya tu. Tetapi khilaf betul rukun ke syarat. Kata setengah rukun, kata setengah syarat. Hak kita dak bawa pakai hari ni nya, hak bawa pun kata rukun. Bila rukun tu apa? Juzuk. Ni rukun-rukun kalau pada luar rukun ni macam meja ni, bucu ni. Ni bucu. 4 bucu. Sampai dia panggil kata Kaabah dia ada 4 rukun, 4 bucu. Tu rukun pada lurah. Dan kita panggil pula juzuk. Rukun mana juzuk?
Dekat dengan logat Melayu ke apa panggil apa? Juring. Juring. Buah sebutir boleh banyak juring. Apa kita kata sebutir buah-buah jambu. Kita juring boleh 9 juring ke, boleh 10 juring ke nak bagi. Cuba kita cabut sejuring. Cukup butir dah? Tak cukup. Bila tu pelekat, ada juring tak cukup. Tak ada sebutir. Kena ambil juring masuk, cukup butir. Lepas tu bila kata rukun, katakanlah 3 belah. Kita dah bawa tamat syurah dah. 3 belah. Kalau cabut tak cukup sejuring. Tak ada sebutir lah. Tak ada semaya. Buah juring lah. Dia kena cukup sebutir tu. Nak jadi semaya, kena cukup segala juring dia. 3 belah. Cukup 3 belah tu. Buah tak cukup sepuah buah pauh atau buah jambu tadi kita juring lah 13 juring. Cabut tak cukup sebutir lah. Kalau ambil kerana tak cukup sutir ni, tak cukup ni ada juring lagi ni. Kena ambil juring di bawah, baru cukup sebutir. Kalau itu setengah pada juring dia, niat. Lepas tu hak takkan kata rukun, niat tu masalah. Sebab itulah bila berlaku takkan kata niat tu rukun, kita nak niat sebelum pada takbir tak boleh. Tak boleh nak niat sebelum takbir. Walha kalau kita niat dalam bab arti lurah, niat mana qasak dia sengaja, kita turun di rumah tu niat nak sembahyang dah. Bahkan orang azan tak ada wuduk, siapa ambil wuduk. Niat siap-siap dah nak sembahyang. Turun tangga pergi masjid dah nak sembahyang. Nah, tapi masa tu sembahyang dah lagi belum. Mula dia di takbir. Sebab tu ta'rif sembahyang ta af'alun wa aqwalun makhsusatun muftatahatun bitakbir. Mula situ. Masa dia mari kah tak mula lagi. Allahu akbar. Mula situ. Bila mula situ ya juring dia. Maka hak juring nak pergi pelekat situ. Sabit tu kena niat serta dengan takbir tu muqaranah situ sah lagi. Ini Ibnu atas kawan kata rukun ah. Ada satu kawan kata syarat. Hak terluas sikit. Hak atas kata syarat lagi mana? Tak mesti muqaranah dengan takbir lah. Azan kita nak hayat dia siap dah tu. Habis masa Allahu akbar. Sampai setengah-setengah mazhab senang kan? Agak-agak Hanafi ke mana mazhab lain tu senang. Dia Allahu akbar. Senang. Kita ni bersusah pasal ada muqaranah tu. Kadang tu kena ada Allah. Dak main buah. Dah. Oh, Allah supaya igak benar. Lepas tu baik kelimah masuk tak masuk. Masuk tak banyak tak masuk. Jadi kerana payah hutang muqaranah tu. Cuba kita dak siap-siap dah mari pak naik tagak istihdad dia. Kalau mazhab Hanafi dia wajib pula istihdad kena sila. Sang kata sila rukun. Sang kata sila dengan cara apa dia panggil uruf sila. Allahu akbar. Mana sebelum kita apa? Lepas tu pedah khilaf saat ni tu, pedah dia ada. Bila kita nak tipu penyakit was-was. Nak jadi beberapa kali terkebir dia main masuk tak masuk, di sini kita klik pada hak khilaf dia katakan memada dengan niat sebelum kita turut tu supaya nak lawan dengan was-was kita. Dia bila kita mengaji bab muqaranah kadang nak jadi was-was. Kadang tok guru tok alim pun jadi. Siapa anak murid tu nak tunggu cokong, nak duk nyata ustaz. Nanti tak iman dan tak iman terkebir sudah. Ada berlaku lagu tak Allah kesiannya. Panawak kan? Nah, kesiannya. Ingat cerita di Mekah tu Allah Taala Allah yang rahmat pada anak murid Rasulullah Allah seorang anak murid dia tu pasal was-was duk takbir Allah. Dia mari lihat belakang ambil cadah leping tah kepala muduk kaca peting nak serga ke musorang kan. Lepas ada tu hilang was-was. Masya-Allah. Ya. Kena gak dia kata dah. Muduk petingnya nak ke serga ke musorang ke. Dia kata. Terkejut tu jadi hilang. Masya-Allah. Ini faedah khilaf. Ini faedah khilaf. Paling penting kita tahu tak ada kata dengan mazhab lain dah. Dalam mazhab kita Syafi'i sendiri dah. Dalam mazhab kita Syafi'i sendiri dah. Cuma kita dah bawa atas nama ni bila kita pergi dengan lancar tak ada apa berjalan ni. Kita boleh pergi dengan lancar jalan hak rukun dah. Jadi kalau kita atas bawa kata syarat, hak kata rukunnya bila tak sah lagi ya. Kan tak ada niat dalam takbir. Jadi bila tu hak berlaku niat dalam takbir serta takbir, hak ni kata sah pun ittifaq kata sah semua. Lepas tu bila masuk dalam takbir siap dah. Kalau tengok pula takbir, lafaz takbir tu pun khilaf juga. Di antara kalau mazhab Hanafi dia luah.
Asal takbir mana kelima perkataan menyebut membesarkan Tuhan boleh saja. Allah azim, Allah kabir. Di mazhab kita Syafi'i khas lapaya pertama nak Allah, lapaya kedua nak dengan maddah serta sirat tafdhil. Orang mengaji hang kata akbar. Katuka kabir walaupun maddah kah bora tak ada tinggal tapi sirah bentuk lain ni. Sirah mubalarah kabir. Ini akbar. Nak khusus dengan akbar. Kalau sirah yang sama tapi maddah lain, misalnya tukar akbar jadi a'zamu, Allahu a'zamu, tak boleh. Mazhab kita lah, kalau mazhab Hanafi boleh saja. Dan pria sudah dengan taslim. Mazhab kita dan mereka yang semua pakat kena beri salam, keluar daripada tahallu semaya dengan beri salam. Wa tahlilu hat taslim, tahallu semaya dengan assalamualaikum sekurang-kurang. Dengan hal lain, tadi. Yang mazhab Hanafi boleh. Tapi syarat kena niat keluar. Niat keluar daripada semaya dengan berkecek pun tak apalah. Beda dengan setengah-setengah orang Hanafi di semaya, maya baca tahiyat. Bangun pergi pula. Lah, tak ada bersalah halik kita kata. Dia niat keluar, dia berkecek apalah. Kalau tak niat keluar, berkecek batal. Berada di semaya. Niat keluar, dia punya niatul khurud. Niat keluar daripada semaya, tak ada apa, boleh bangun lagi. Nanti ayat kata khilaf ulama itu merupakan rahmat bagi kita. Bagi orang tahu banyak jalan, maka dia nak amal sekali dengan hak ni, tapi untuk dia. Tapi bila di tengah masyarakat, jangan kita buat capur-capur gitu. Tak boleh jadi orang yang kata kita kena ra'i orang yang tak pandai lebih pada orang pandai. Betul kalau kita jadi imam kita tahu. Kalau ni boleh kita kena ra'i. Masalan kita tahu kata tak bismillah pun kita tahu. Baca Fatihah tak bismillah kerana itu bukan satu ayat daripada Fatihah. Seperti mazhab Maliki antaranya, mazhab Hanafi juga. Maka mazhab kita satu ayat daripadanya. Jadi walaupun kita pandang mazhab lain, kita mesti ra'i kerana tempat kita sini pada umumnya mazhab Syafi'i panggil. Walaupun kita semaya tak baca bismillah lah, kita ni kita tahu cara-cara tak baca bismillah. Tapi kita nak jadi imam supaya makmum ramai nak ikut kita, mesti kita kena bismillah. Paling kurang apa dia tu sunat bagi orang yang tak wajib apa bismillah tu sebab nak ra'i. Kalau tidak dia pecah umat. Pak kita dah main hadis orang. Saya cakap itu orang lain pun hadis juga. Itu kan. Semua orang mukmin Islam bukan berkata dengan hadis Quran belaka. Tapi cara ambil dah. Cara ambil tu. Tu dia tu. Itulah masalahnya. Apa lagi? Boleh. Laki bini dia palu. Dan laki bini palu. Palu. Ya Fatihah lah 3 kali. Kalau 3. Kita nak tahu jatuh betul kat tu. Tapi duduk dalam orang tengok dia berusaha. Jatuh betul. Jadi 2-3 kait lah tu. Masalah orang sekeluarga itu adalah sini panggil balah. Kalau galak sana dia kena bergaduh. Jadi bergaduh dah. Dia panggil bergaduh. Yang sebab daripada situ tadi si suami dia berlapar dengan lapar cerah ataupun capur, aku tolaklah mu 3 tolak. Gitu dah saya kata. Lapar lah tu dah. Aku tolaklah mu 3 tolak ataupun aku cerahlah mu 3 kali kata jelah. Semasa tu juga di masa tu juga isteri sedang mengandung. Semasa dia lapar cerah tu isteri sedang mengandung. Dia balik tekah tu dia jadi cerah, tekah duk balah tu, tekah duk panah dia panggil. Tekah duk panah tu dak. Apa demo punya tinak, cerai tinggallah aku buat lawi sudah. Jalah tu apa sedia. Ni pun selalu aku tolaklah mu 3 tolak. Timbul soalan lepas pada tu timbul soalan. Kada tuas diri tanya, jatuh dak tolak dia tanya orang, dia tolak, dia tanya orang. Apa kena ayat Allah? Tak itu kan? Dia tanya orang, jatuh dak tolak.
Dia tanya. Nah, baik. Jadi hak ni lah dia terbahagi kepada bila lafaz yang mustaq ambil daripada lafaz hak yang datang warid pada Quran, lafaz talaq, lafaz sirah, lafaz firaq. Maka mustaq daripada situ cuma kita tak pandai banyak perkara, pandai sekarang nah. Kita kata lafaz talaq, Quran sebutkan at-talaqu marratan. Dia guna talak. Maka talak tu apa yang kata itu kalau yang ngaji dari segi kaedah dia panggil lafaz masdar. Maka kalau cerai dengan lafaz masdar dalam pengajian dia panggil kata jadi kinayah. Semata-mata lafaz tak jadi kena tanya kosak dia. Seperti kalau kata bahasa Arab, dia kata ke isteri anti talaqun. Kata bahasa Arab lah, anti talaqun. Maka orang tanya, apa nak kata tu? Sedangkan sorah tu, ya, lafaz sorah tolak. Tapi oleh kerana lafaz guna tu lafaz masdar yang ngaji kata, dia panggil kinayah. Kalau kata anti taliqun, hak sarah mustaq pakai hukum ya adalah. Nah, walaupun aku tak ada kosak cerai, tak ada diterima, tak ada terima dah. Kena hukum jatuh semata. Ataupun anti mutallaqatun ataupun mustaq talaqtuki. Masalan. Tapi bila jadi Melayu, kena tanya molek lafaz dia tu. Kalau turut bagaimana soalan kita tanya klik lafaz ni, dia tak aku tolak lahmu, gak tak aku tolak lahmu tu gak bahasa kampung, klik pada Arab gak tolak tuki dalah tu. Bahasa Arab gak tolak tuki, bahasa kampung tak aku tolak lahmu ataupun aku cerai lahmu. Cerai ni terjemah daripada tolak tu lah. Kalau sia ya. Cuba kata lagu mana? Ya saja tu. Tak kata penuh lagu mana? Tak misal-misal apa mana aku mana mu. Mana aku mana mu. Lagu mana? Ku ya the. Ku ya apa tak ada mu. Yang dia sahabat kita nak klik pada Arab tu. Sahabat nak Arab dia apa? Bila kata aku kena si suami. Ini sirahnya cerah. Mu. Dia baru cukup. Baru cukup. Harap talaqtuki. Aku cerahlah mu. Lepas tu ada pula 3 talak. Orang panggil lafaz sarah. Jelas. Nyata. Bila lafaz sarah, orang panggil kata tak ada kira diniat tak niat dah. Sahabat tak ada kena paksa apa-apa. Maka bagi pihak hakim, pihak orang menghukum tanya apa, dia kata jatuh. Sahabat guna lafaz sarah, cukup dah syarat-syarat dia tu, panggil guna lafaz sarah, hukum kena kata jatuh. Pas jatuh berapa? Berapa pula pada dia sebut berapa? Dia sebut 3 talak, hukum jatuh 3 talak. Lepas tu semasa isteri mengandung tu, tak ada apa, mengandung tak ada halangnya daripada jatuh. Nganu 3 nak kembar. Satu tak ada apa jatuh sangat dah. Tu dia. Tu hak lapar hak sorah dia panggil. Ya, hak kiri, tak apa dah. Dia boleh tahu ramai-ramai pak bedahnya gitu. Boleh lagi. Tu buka dah tu. Hanya tu buka dah tu. Pula. Menikah dengan bahasa Arab, tak email tak faham. Lepas tak email akak. Ya akak boleh tak faham. Dia gini. Dia pada asalnya maksud tak faham di sini ni bukan tak faham langsung. Dia panggil tak faham secara huraian satu persatu, cuma faham dengan ijma'. Tak apa dah. Apa faham ijma'? Bila orang akad bahasa Arab, zawwajtuka makhtubataka, tepat tak kena apa? Zawwajtuka Fatimata binta Yusuf. Tu hak kuih-kuih dia cukup dah tu. Zawwajtu, tu kena ke wali ataupun wakil wali. Aku kahwinkan kau. Zawwajtu ka. Ka tu kena pada si suami. Makhtubataka pinangnya kau. Tak tahu apa. Zawwajtuka Aminah. Dia panggil zaujah. Lepas tu dia duduk dengar saksi. Kata bahasa Arab. Lepas tu tanya, mau faham ke tak? Tanya saksi.
Aku tak faham tu. Nah, dia tanya. Baik. Tak apa lagi tak faham. Lapar ni lapar jual beli ke lapar bergadah? Nah, kalau tanya lagu tu. Tak tahu tak lapar tu lapar apa? Lapar akad nikah dah. Jadilah tu. Tu dia. Kalau tak faham, hak ada mak akad lapar tu gapo? Tahu duk gada ke duk jual ke duk sewa ke tak tahu. Tu tak sah ngerti. Ni tak ada orang apa tahu tu. Dah itu kan hingga kalau cuba buat arti weh. Aku pun tak reti arti kelimah apa, arti gapo sekali satu-satu aku tak reti tapi aku tahu lah kata ni duk akad nikah ni bukan duk jual beli ni. Itu kan. Tu kan panggil tahu tu ijma cukuplah. Tu dia. Ya benar terjadi. Mana kata ni dalam hidup kita ni walaupun kita ibadat tak tinggal, walaupun apa-apa tu kita ada tu, tapi masalah kekeliruan dia tak habis-habis. Apa tu dalam Islam dia guna kepada nasihat, guna kepada pengajian, kita tak boleh tinggal mendengar, suruh mendengar. Itulah sebab hasil daripada kita dengar dia mari musykil. Bahasa musykil tu hasil daripada situ. Sebab itulah ilmu yang senantiasa kita berdekat di semua. Nah, kadang hak tahu dah mai keliru. Lepas tu sama lagi boleh lagi. Boleh. Apa dia? Cap. Lagu mana capa? Itu apa kasut dia ke? Ya asal tadi litabarruk itulah. Litabarruk ambil barakah gitulah. Ya bila bertabarruk tu cukuplah bagi kita. Ni boleh banyak bahasa cara ambil tabarruk lah. Ya tak ambil barakat. Itulah. Tak ada apa. Dia panggil litabarruk. Sudah. Ambil barakat dengannya. Betul lagi. Bano ya. Bano ni logat mana cuba tahu. Bahasa apa tu bano? Dan nak tahu bahasa apa bano ni. Dia mari daripada reban. Reban. Nah. Dia terjemahan daripada duf. Dia betul-betul mana? Bana. Betul ni? Dia panggil Arab panggil duf. Bahasa kita panggil apa dah? Ada sekarang lagi. Tak panggil bana tu. Kupang. Kupang nak panggil tak? Palu kupang. Tu setengah panggil kupang, Arab panggil duf. Duf. Kalau bana ni bana tu bulat besar dah. Kadang dia palu tu palu lutut dah. Palu lebar berzikir. Tak ada pada asalnya yang panggil kata reban. Itu duf. Maka palu-palu itu dia panggil sabit datang pada warid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam duf tu. Ketika ada buat kesukaan majlis perkahwinan ke di palu duf. Di palu duf. Ada apa anasy-anasy dia qasidah dia duf tu. Apa orang buat qasidah lah ni tu dia palu duf tu. Dia lah tu maka tak ada mengapa tu. Datang le mati mereka dia mati pagi ni kita ginawa dia dah. Ginawa tu gapo apa kita nak bagi dia. Nak bagi ke siapa? Nak bukan si mati tu. Ini siapa budak apa kedok lagi tak gina lawat kada kecil lalu sakit gapo itu kan lagu mana. Jadi lagu Kok. Bila seorang mati, kita pergilah. Pergi istilah kita panggil melawat. Melawat yang mati. Lepas tu? Kalau kita tu patut buat gapo lah. Melawat orang mati. Ya pada asal kita pergi tu di antara kalau orang semaya. Lepas tu apa yang kita nak baca? Lepas tu doa. Tu. Kalau kita
Tapi tempat kita bahkan mana-mana pun dia panggil orang berkeahlian dalam apa? Dalam tajhid kemayat, orang mandi ada siap dah kan. Ada apa kita gitu tunggu nak semaya. Tidak lagi tadi rumah dia tu mesti mati. Masa dia mati tu tak ada semaya tak apa lagi tu kita nak pergi melawat dah tu. Tak mana. Ya ada orang gigi melawat tu. Kalaulah orang yang mati, kalau kata orang yang mati tak ada orang yang melia, boleh antara lain kita kucuk mayat dia, boleh ambil tabarruk. Itu sebagaimana berlaku di kalangan sahabat-sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sama-sama sahabat bila saya mati, kucuk mayat. Ayat tu ada kena duk tanya dah. Lama jatuh tak apa juga jatuh tina apa boleh. Ya gini. Masalah jatuh tina apa boleh tapi jika mahram. Tu dia. Ya ada lagi. Sahabat jatuh tina dia ada ajnabi, dia ada mahram. Kalau mahram anak kita, ibu kita ke atas dan kakak-kakak mana saudari-saudari kita, yang tu. Tu dia. Baca-baca boleh kan? Ya, baca-baca boleh. Hingga dia ada sedikit khilafnya di antara mazhab Hanafi, dia kata makruh kita baca Quran di sisi orang mati yang belum dimandikan. Dia wagi kat mana tu? Dia wagi kata kerana bila orang yang mati saat ni tu ketika dia cabut nyawa ada setengah katanya dia panggil najis. Dia duk khilaf dinung lagi dah. Ada pemazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu, orang manusia pada umum tak kira kafir mukmin. Mazhab kita Syafi'i, manusia ni anak cucu ada. Sama ada kafir mukmin, hukumnya suci ketika hidup, suci ketika mati. Walaqad karramna bani adama, ya ambil di situ istinbat tu baik situ, demi sesungguhnya kami memuliakan anak-anak cucu ada. Tak ada makna takrimah, tak ada makna memulia kalau najis. Tu jalan dia ambilnya. Artinya anak cucu ada semua ni suci pada ketika hidup dan juga ketika mati. Bermaknanya suci kalau kita dak sentuh main tepuh biar kita nak semaya, tak ada kena duk basuh pun muka suci. Bila seorang anak ada mati, kita dak main dak sentuh mayat dia. Siapa biar kita nak semaya, segi nak sah semaya tak ada syarat kena basuh dak, pasal dia suci. Kalau najis aridis tu tak panggil najis, dia panggil mutanajis. Dia mati rebah dengan berdarah dengan apa? Tu darah belomo, maka badan tu bukan najis, mutanajis. Mutanajis badan ni suci tak kena belomo dengan darah tu najisnya, maka badan panggil mutanajis. Ala kulli hal mazhab kita Syafi'i, anak cucu ada suci ketika hidup dan ketika mati. Adapun setengah mazhab Hanafi kata jadi najis ketika cabut roh. Bila najis, pas kita pergi baca Quran di sisi najis, apa hukumnya? Makruh. Kita dak baca Quran ni najis dak tepi, tai lembu dak tepi, dengan tak ada uzur apa baca situ, makruh. Tu di sini dia. Bila mandi dulu, bila mandi dah suci. Apalah. Tu tempat pucuk khilaf tu. Ada pemazhab kita Syafi'i tak ada apa sebab dia tak najis. Tu ada khilaf. Ada orang kata, "Hai, tak leh nanti lepas mandi dulu baca." Ada orang dak baca Quran tapi mayat kan. "Hai, mayat tak mandi lagi ni." Tak leh. Kita pun tak reti kok mana hak lain dok baca nanti ni. Royak tak leh sepatah gi pula. Masalah ataupun tak gi pun tak ada royak. Pagi kita pun tak ada tanya, tak nak tanya. Tak leh. Dok seki. Syafi'i tak apa sebab dia suci. Ini faedah khilaf ni. Ya. Tu dia. Boleh. Dia rasa ni dia tengok budak. Tengok budak tina. Tengok budak buat apa umur 15. Tak tahu alih kan. Lepas tu budak ni dia ada tek tina juga. Tek tina dia tu umur apa belum ada kira dah lah. Dia diri pun tengok ni. Ada langsung ada kan. Ya. Banyak nak nikah baik telah dengan budak ni tu kan. Ya. Baik. Seorang ni dia pelihara seorang budak lelaki. Gitu. Budak puan.
Seorang lelaki. Seorang lelaki pelera seorang budak perempuan. Budak ajnabi. Ya. Dia ambil masa kecil lagi. Dia ambil masa kecil tapi tak ada menyusu dak. Tak. Tak ada menyusu maknanya dia pengen kata anak ajnabi lah, ajnabi. Cuma kalau sana dia panggil anak akak. Buat anak akak. Kita sini panggil anak fera. Nah, kita sini panggil kita anak akak lah. Apabila tak nanti dia 15, tak nanti umur 15. Siapa dia tu dia panggil murahid, hampir balik tu haram dah. Buat wuduk pun batal dah. Dia kira daripada dia kira daripada kata bila siapa hak keinginan pada walik. Hak keinginan walaupun tak balik lagi 15 tu balik dah, walaupun tak mari haid pun balik dah dengan umur. Nah, ada pun balik dengan haid tu antara 9 tahun ke 15. Kalau mari haid dengan cukup syarat, maka budak ni baliklah. Walaupun 9 tahun je balik dah, atau 10 ke 11 ke balik. Tapi kalau tak haid tak pernah mari lagi, maning tak pernah keluar lagi, cukup umur 15 baliklah. Nah, ada pun segi haram setuh menyetuh tu tak nanti ke balik. Bila siapa hak keinginan pada ghalib, maka ulama letaknya bila dia siapa pada tamyiz lah, lebih pada 7 tahun juga ke atas tu, kalau apa yang kata anak-anak timur keinginan lah. Nah, baik. Lepas tu nak buat macam mana dengan dia ni? Jadi kepada ajnabi hatta kalau kiranya hukum dari segi hukum, kalau nak kahwin dengan dia sendiri pun sah hukumnya. Tak itu ke? Pera pada wik orang aku pera ambil aku diri misalnya dah sah. Nak kata bab sah telah bab malu tergamak tak tergamak tu hal lain. Nak tak bab sah tu dulu dah. Lepas tu nak buat macam mana nak jadi kita dengan dia ni tak haram tengok menengok dan tak batal wuduk. Susah juga dia jadi anak hakat. Demo berasa kita pak dia, kita berasa pak anak sungai muka merah-merah dah belak. Dan itu kan susah sekali ni satu bala lah. Maka nak cari jalan nak jadi halal. Payah nak buat macam mana saat ni? Kau tok budak. Jadi mana seorang ni pera cucu si kita taklah kata si Khalid lah. Maklumlah kita ambil cucu si dia ni ambil cucu si Khalid, cucu puan, pera. Pera besar saat ni, cucu lelaki. Budak Tino. Dia ni pera cucu remo lah. Lepas tu apabila besar tu nak jadi halal tengok menengok dengan jadi mahram maksudnya. Lepas tu hak cek pera ni lah. Tok bagi cucu tu. Ya. Tak ada apa itu kak. Nah. Perempuan ni ada tok dia. Tok puan dia ada. Tok puan dia ada, tok puan dia. Maka dia menikah. Apabila menikah, akad nikah, terima nikah sudah sah dengan saksi dengan apa cukup syarat. Sah nikah. Lepas tu menikah orang tua sama tua kan. Tak itu kan? Sama-sama tak ada nafsu dah. Umur je 80 dah. 80 jatuh yang tak itu kan? 80 tino lah. Tu. Lepas tu akad nikah saja dengan tidak duduk sebagai suami isteri. Kenapa kinayah? Tu kena kinayah. Dengan tidak duduk sebagai suami isteri. Menikah saja. Lepas tu bercerai ke atau tak cerai? Tak cerai. Nikah lepas tu duduk suku-suku. Cerai tak. Tapi bersetuh pun tak. Maksudnya gitu. Nak tahu kata adakah sabit mahram? Di sini kita pula kepada ulama. Jadi masuk di dalam kata warabaibukumul lati jurikum, diharamkan atas kamu. Rabai ni asal artinya rabiban. Masalah anak tiga dah, kalau cucu pun cucu. Nah, kita perempuan ada anak kecil, ataupun nikah satu perempuan ada cucu
rabaib bila kita menikah, lah anak demo sebab anak kita duk bela, duk didik, duk riba, duk apa. Kalau anak kecil tu ghalib yang gitu. Jadi apabila kita menikah, duduk dengan ibu bapa dia, maka anak tu dia panggil sabit anak tiri jika kita duduk sebagai suami isteri. Sabit anak tiri. Kalau menikah saja dengan tidak tidur duduk, maka dia panggil tak sabit anak tiri.